Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Saya mulakan terus ya, saudara-saudari, sebab hari ini dah lambat. Baik. Tajuk hari ini agak menarik. Saya rasa saudara-saudari akan suka tajuk hari ini. Tajuk hari ini saya akan beri satu perspektif yang luar biasa yang saudara-saudari tidak pernah dengar berkenaan dengan DAP dengan amanah. Ya. Kalau hari Ahad saya berikan satu perspektif yang tidak boleh disangkal, mengapa saya rasa ada pelik ya dalam kejujuran puak-puak tertentu dalam UMNO di dalam Perikatan Nasional ya terhadap PPBM dan sebagainya. Hari ini ada keadaan, kemudian hari Isnin pula saya buat satu pendedahan mengapa ya yang tidak boleh disangkal. Semua ni saya memang cabarlah pemimpin-pemimpin MCA ke mana ke untuk berdebat dengan saya. Yang hari Isnin saya buat rungkaian mengapa MCA dengan DAP ni 2 kali 5, 5 kali 2. Undi MCA, undi DAP sebenarnya sama sahaja. Silalah rujuk sidang-sidang hari Ahad dan Isnin. Kemudian semalam sidang saya adalah berkenaan balik kepada isu UMNO, buat kartel dalam UMNO, sokongan terhadap Perikatan Nasional, di mana saya mengetengahkan dakwaan-dakwaan berserta analisis dan hujah-hujah yang tidak boleh disangkal mengapa kedudukan Muhyiddin, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin YAB Perdana Menteri, tidak selamat ya. Dan saya memang harapkanlah Muhyiddin dengar sidang tersebut agar Muhyiddin dapat ambil perhatian dan pandanglah kiri kanan dia, tapi saya rasa dia pun dah tahu ya, dan mengapa PPBM ni dah berpecah teruk dan kebanyakannya memang dah beralih ke kem Tun Dr. Mahathir Mohamad. Secara sepintas lalu sokongan majoriti ni dah beralih dah. Okey, tak timbul pun soal jual beli. Jadi hari ini saya akan rungkai satu perkara yang menarik, sebab saya dah janji saya akan beritahu mengapa UMNO tidak sekali-kali akan pinggirkan MCA. Mengapa biar bongkak macam mana pun MCA, MCA sebenarnya tidak akan terima Perikatan Nasional, Muafakat Nasional secara rasmi. Dan semalam saya pun telah beritahu satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden MCA pada 2 hari bulan Disember tahun 2019, iaitu tahun lepas. Kenyataan tu bagi saya bongkak, tetapi tepat, berfakta dan intelektual. Tapi saya tetap anggap bongkak lah. Tapi betul, iaitu Muafakat Nasional bukannya satu pertubuhan kegabungan yang rasmi ya, iaitu tidak berdaftar ya. Sekarang ni ada orang berdebat Perikatan Nasional mengapa tak nak rasmikan, mengapa nak pergi jauh. Muafakat Nasional sendiri pun tak dirasmikan, tak berdaftar. Yang ada hanya dua, Barisan Nasional DROS ya, berdaftar, dan Pakatan Harapan. Jadi Wee-Ka Siong ditanya soal, sebab Wee-Ka Siong ditekan oleh pembangkang khususnya DAP dan orang Cina, adakah MCA terima secara rasmi ke tidak Perikatan Nasional. Jadi Wee-Ka Siong jawab, memang kita tidak terima secara memang tidak timbul soal pun sama ada MCA terima, sebab Muafakat Nasional ni bukannya satu gabungan rasmi. Kenyataan tu betul, tetapi bongkak tu adalah, tapi betul. Dan jangan lupa Muafakat Nasional ni adalah Barisan Nasional dan PAS. Dan Barisan Nasional merangkumi MCA, UMNO dan MIC. Dan MCA tidak sekali-kali akan jawab soalan sama ada dia terima Muafakat Nasional secara rasmi. Sebab dia tak boleh. Sebab China tak akan terima. Sebab faktor PAS dan Wee-Ka Siong tahu benda ni. Ya, dia tidak boleh. Dan bukan nak kata undi China akan balik pun kepada MCA. Esok saya akan rungkai mengapa undi China tidak akan kembali kepada MCA, tetapi kalau tunggu 10 tahun memang China akan kembali kepada MCA. Mengapa? Besok saya akan rungkai. Dan besok saya akan jelaskan mengapa UMNO, walaupun MCA berkelakuan sebegini, UMNO tidak akan sekali-kali putus hubungan dengan MCA. Maknanya UMNO teramat perlukan MCA. Mengapa? Biarpun dia buat begini ya.
Baik, hari ini kita fokus kat DAP dan amanah. Sebelum tu, hari ini juga ada keluar satu statement daripada seorang dua pemimpin UMNO. Dia merujuk kepada tulisan Kadir Jasin. Saya pun terkejut dengan tulisan Kadir Jasin yang dilihat seakan-akan sama dengan perkara yang saya sebutkan. Maknanya Kadir Jasin tahulah. Dalam tulisan Kadir Jasin, dalam kenyataan pemimpin-pemimpin UMNO ni, dia sebenarnya confirm apa yang saya katakan selama ni. Nombor satu, dia kata Barisan Nasional sudah bersedia untuk pilihan raya. Dia tak cerita Perikatan Nasional, dia tak cerita Muafakat Nasional. Dia fokus kat Barisan Nasional walaupun dia ada sebut muafakat dia dengan PAS. Cuba rujuk. Nombor dua, dalam kenyataan itu, dia juga mengaku bahawa Perikatan Nasional hanya setakat PRU 15. Mengaku terus terang. Saya akan kembali kepada perkara tu. Nombor tiga, dia kata bahawa sekiranya Pakatan Harapan misbehave, maknanya berlaku dengan cara yang jahat, nakal, ya, cuba membeli MP. Dia dakwa Pakatan Harapan cuba membeli MP. Maknanya pilihan raya akan tercetus dan Barisan Nasional sudah bersedia. Tiga ni dia kata. Baik. Nombor satu, saya dah beritahu semalam dan saya nasihatkan, saya amat harap PAS ni tegur UMNO. Kalau tidak, buang perkataan UMNO dengan PAS ni, buang perkataan Ummah daripada perjuangan. Sebab saya dah berulang kali jelaskan, ini penyatuan parti-parti politik berkepentingan, bukannya penyatuan Ummah. Tidak ada sebab alasan satu apa pun yang boleh jelaskan mengapa hanya sokong Perikatan Nasional sehingga PRU 15. Kononnya Perikatan Nasional ni hanya untuk tumbangkan DAP. Dah tu tumbangkan DAP tu, maknanya PPBM berjasa. Mengapa dengan saudara-saudara seagama tu tak nak bersatu ke arah penyatuan Islam yang lebih menyeluruh? Tidak masuk akal. Tidak ada penjelasan sehingga hari ini. Tidak ada, tidak akan ada, tidak boleh ada. Tidak ada, tidak akan ada, tidak boleh ada penjelasan. Sebab itu perkara tu disenyapkan. Jangan cerita Perikatan Nasional nak rasmikan. Itu pun pelik. Mengapa tak nak rasmikan? Muafakat pun tak lepas lagi. Ya, perasmian tak ada. Piagam tu tak usah cerita. Itu bukannya satu pendaftaran, ya, menunjukkan Muafakat Nasional ni adalah satu entiti yang wujud secara rasmi. Ya, tidak ada satu apa sebab sekalipun. Malah puak kartel di dalam UMNO bersekongkol, berkomplot dengan azmin untuk cuba menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Pada masa itu isu semburit didiamkan. Ya, dah ada pemimpin-pemimpin Melayu Islam ni duk berkumpul ni. Tak ada. Mereka nak pinggirkan PPBM. Nombor dua, tidak mungkin ada apa-apa solution di mana PPBM ni akan diberi kerusi 40 hingga 50. Tidak mungkin. Sebab itulah UMNO tidak boleh. Itu sahaja, berkepentingan. Ummah bukannya matlamat. Ummah bukannya pertimbangan. Pertimbangan adalah peribadi-peribadi pemimpin-pemimpin tertentu. Ada yang nak kuasa, ada yang nak kedudukan, mungkin ada yang nak wang, ada yang nak selamatkan tengkuk, macam-macam sebab ada. Tetapi tidak ada pertimbangan ummah. Buang, padam. Ummah ni padam. Jangan kelentong rakyat. Ini sebabnya saya marah. Sebab ini bukannya perjuangan Islamik lagi. Ini adalah penipuan. Ya, kenyataan tu jelas buktikan. Saudara-saudari seagama ni, kalau boleh support, boleh sokong benda ni, ya, sambil melaung-laungkan bahawa ini adalah untuk umat, alhamdulillah.
Ya, maka saudara-saudari menipu diri sendiri. Ada 1001 lagi gabungan yang boleh dibentuk yang menjurus ke arah perpaduan menyeluruh. Dan lah ni duk terbentuk sebab peralihan majoriti sudah berlaku. Nombor 2 yang silap yang dikatakan oleh pemimpin berkenaan ialah andai kata Pakatan Harapan berlaku jahat atau nakal, cuba mencuri MP dan sebagainya, dan pilihan raya dicetus, Barisan Nasional sudah bersedia. Barisan Nasional tolak tepi. Andai kata berlaku nakal. Ini kalau ikut tafsiran dia, memang dah lama berlaku nakal dah. Ya. Dan dia kata, dia guna istilah beli MP. Tak payah beli MP. Tak payah keluar 1 sen pun beli MP. Benda tu dah beralih secara automatik. MP yang duduk dalam PPBM ni bukannya bodoh, bukannya lembu. Mereka dah lihat bahawa kalau PRU 15 diadakan, itu penghujung jalan bagi kebanyakan daripada mereka. Tak payah nak beli. Peralihan dah berlaku. Jadi ikut cakap pemimpin-pemimpin ni, cetuskanlah pilihan raya sekarang. Cetuskanlah. Saya dah kata tidak ada sesiapa yang bersedia. Kalau dah bersedia, hari itu UMNO tidak akan sokong diadakan sidang parlimen sehari yang pelik, tanpa bahas dan sebagainya. Dia terus akan biarkan tak ada sidang parlimen agar parlimen bubar secara automatik, kerana sudah 6 bulan parlimen tak bersidang. Sebab tidak ada pihak yang bersedia. Saya dah cabar hari itu, saya cabar sekali lagi, kalau benar-benar dah bersedia, bubarkan parlimen. Bubarkan. Banyak cara nak bubarkan. MP boleh letak jawatan lah, inilah, itulah. Bubarkan. Tidak ada pihak bersedia, daripada perikatan, daripada sini, sana, pembangkang, pencaturan semua tak lengkap. Tapi peralihan majoriti ada. Tetapi andai kata parlimen dibubarkan, automatik akan terbentuk satu gabungan perpaduan baru. Automatik. Ini saya rasa saya tak boleh, tak apa, saya akan cuba cerita berkenaan dengan DAP dan Amanah sikit. Okey. Automatik akan terbentuk. Sebab pada masa tu bilangan kerusi yang dimiliki oleh MP tak jadi penting lagi. Dia cuma pertimbangan dia adalah pemimpin-pemimpin, sama ada gabungan baru ni cukup pemimpin untuk bertanding dalam pilihan raya. Sebab semuanya dah tak ada kerusi dah, sebab parlimen dah dibubarkan. Pada masa tu PPBM ni bodoh kalau duduk dengan ni, logik. Dia dah tahu dah barisan ni sebenarnya tak sincere dalam penyatuan. Tak sincere. Kalau alasan dia, saya nak buang DAP sebab itu kami PPBM bersama dengan BN, okey, setuju. Tetapi mengapa tak bergabung? Mengapa nak pisahkan? Mengapa nak pisahkan saudara seagama sambil melaung-laungkan perpaduan ummah? Baik. Jadi kenyataan pemimpin tu, pemimpin sebenarnya, ada yang tulis di Facebook, ada yang tweet dan sebagainya, ini semuanya propaganda. Nak bubar. Jangan duk kata orang ni beli lah, ni tak payah beli MP dah. Tak payah beli MP. Lah ni tak payah beli MP, tak payah tuding jari dah. Saya marah sebab perjuangan ramai pejuang agama dan sebagainya dipersia-siakan, dipersendakan oleh puak kecil ni. Sebab UMNO dah pecah. Dia ada puak besar, dia ada puak kecil. Puak besar ni jugalah akhirnya akan bersama dengan pergabungan baru. UMNO sebenarnya dah berpecah. Sebab puak kecil ni mengada-ngada. Perbincangan dah diadakan. Ya. Baik. Hari ni saya nak cerita DAP dengan Amanah. DAP ni sebenarnya, Cina ni sebenarnya dia dah lama beralih ke DAP. Kalau betul-betul nak tahu lebih lanjut, rujuklah sidang saya hari Isnin. Tapi hari ini saya nak masuk perspektif DAP dengan Amanah. Cina ni dah beralih lama. Tapi disebabkan faktor ekonomi, Cina memang dulu tidak sokong DAP. Tetapi sebab nak beri DAP ni kuasa untuk run the government,
tak kira negeri ke kerajaan pusat, risiko dia tinggi sebab dia tidak ada pengalaman. Jadi pada ketika itu, walaupun China ni dia dah kata dia dah muak dengan MCA ni tak ada taring kononnya. MCA ni sebenarnya adalah takut dengan UMNO, tetapi dia kekal dengan MCA sebab untuk demi kestabilan ekonomi, untuk poket mereka. Jadi akhirnya dia dalam pilihan raya tahun 1995, 99, masa tu dah berlaku dah peralihan sokongan China ni kepada DAP ni, tetapi dia tetap dengan MCA. Baik, bilakah tiba-tiba China ni berani sokong DAP? Baik, saudara-saudari kena tahu, sebelum berlaku kejatuhan MCA pertama pada tahun 2008 ni, pada ketika itu sentimen anti-BN di dalam pilihan raya ni kurang. Walaupun orang tak suka BN, tapi mereka tetap akan sokong BN. Jadi sentimen anti-BN ni kira kurang lah dari segi undi. Walaupun dalam hati mungkin tak suka, tapi dari segi undi tu, kita kira dari segi undi tu kurang. Mengapa kurang? Saya dah beritahu, sebab kestabilan ekonomi. Jadi apabila sentimen anti-BN ni kurang, untuk satu-satu parti selain daripada Barisan Nasional nak kalahkan Barisan Nasional ni, dia perlu undi anti-BN ni. Dia tidak boleh ambil risiko undi anti-BN ni pecah, sebab memang dah sikit. Tak boleh. Jadi dalam dia mengharap kawasan-kawasan tertentu di dalam negara di mana undi anti-BN ni lebih sikit daripada biasa. Contohnya di Kelantan, di Pulau Pinang. Dia fokus kat situ. Dan di tempat-tempat itu, andai kata berlaku pertembungan 3 penjuru, undi anti-BN ni akan pecah. Contohnya di kawasan-kawasan, misalnya kata di Kelantan, kalau ada BN, Kelantan ni undi anti-BN dia, sentimen anti-BN dia tinggi sikit. Jadi pembangkang masa tu, iaitu PAS, dia harapkan sangat undi anti-BN ni. Tapi andai kata PKR masuk sana, undi anti-BN ni akan pecah. Jadi BN akan pegang. Jadi pada ketika itu, DAP dah sedar benda ni, tapi dia tidak boleh mengadakan pergabungan dengan PAS. Kalau DAP mengadakan pergabungan dengan PAS, China akan tolak DAP. Tiba-tiba Anwar dipecat. Apabila Anwar dipecat pada tahun 1998, itu menjadi tiket DAP untuk berdamping dengan PAS. Tapi mula-mula dia berdamping dengan Anwar dulu. Mengapa dia berdamping dengan Anwar? Okey, langkah pertama, apabila DAP berdamping dengan Anwar, Anwar dulu dah dikenali di seluruh dunia sebagai seorang menteri kewangan yang bijak, pernah dapat iktiraf antarabangsa dengan kuncu-kuncu dia daripada US, UK, sebab Anwar ni memang banyak cabang dia dengan pihak-pihak tertentu dalam US dengan UK. Jadi bila dia dapat pengiktirafan dia begini dan pernah bergelar Menteri Kewangan, pernah bergelar Timbalan Perdana Menteri, apabila Kit Siang dilihat bersatu dengan Anwar, China dah yakin untuk membolehkan Kit Siang ataupun DAP mentadbir sebuah negeri. Pada masa itulah 2004, pilihan raya 2004 jangan kira. Yang itu memang tak ada siapa boleh pegang mana-mana negeri ni dengan mudah, sebab yang tu ada faktor Pak Lah. Pada masa tu Pak Lah, BN menang dengan majoriti paling hebat dalam sejarah tanah air, sebab faktor Pak Lah Mr. Clean. Itu kita tolak tepi. Disebabkan faktor Anwar, DAP berjaya takluki Pulau Pinang. Diberi peluang untuk mentadbir, dan seterusnya disebabkan faktor Anwar, Selangor jatuh ke tangan PKR. Kita nak kata jatuh ke tangan Pakatan Rakyat ke apa ke, kita, because Pakatan Rakyat dibentuk selepas pilihan raya umum 2008. Jadi kita cerita PKR dululah. PKR takluk Selangor, DAP takluki Pulau Pinang. Lepas itu rancangan pertama dah berjaya. DAP dah break the barrier
orang dah yakin untuk ambil risiko, beri peluang kepada DAP, kepada PKR. Baru dia masuk fasa kedua untuk mengelakkan pertandingan 3 penjuru dalam pilihan raya. Sebab saya dah kata, dalam pilihan raya kita sebenarnya bergantung kepada sentimen anti sesuatu parti. Kalau sentimen anti BN tu kurang, jadi kalau ada pertandingan 3 penjuru, BN akan menang. Sebab undi anti BN tu akan pecah. Jadi Kit Siang tahu benda ni, DAP tahu benda ni. Jadi untuk mengelakkan PAS daripada bertembung dengan PKR, DAP dan sebagainya, untuk memecahkan undi anti BN, jadi langkah kedua ialah dia bawa masuk PAS ke dalam satu gabungan yang dikenali sebagai Pakatan Rakyat yang ditubuhkan pada bulan April 2000 selepas pilihan raya. Jadi matlamatnya ialah selagi sentimen anti BN ni tak berkembang, selagi itulah PAS kena duduk dalam Pakatan Rakyat. Apabila undi anti BN dah berkembang cukup besar, maknanya sentimen anti BN lebih kurang sama dengan sentimen anti Pakatan, maka pada ketika itu PAS tidak diperlukan. Sebab pertandingan 3 penjuru tidak semestinya memihak kepada BN lagi. Itulah hakikatnya. Jadi memang dia nak tunggang PAS, lepas tu nak campak PAS. Dan itulah yang berlaku. Langkah Kajang hanyalah excuse, hanyalah alasan untuk buang PAS. Kononnya PAS dah tidak sehaluan dengan DAP, dengan PKR sebab submit 3 nama lah, sebagainya lah, apalah, inilah, itulah. Saya tak nak masuk cerita langkah Kajang, tapi itulah alasan. Hakikatnya memang pada ketika itu Pakatan Rakyat dah lepas PRU 13, dan di dalam PRU 13 Pakatan, especially DAP, dah mula sedar bahawa sentimen anti-BN dah berkembang begitu besar. Bila sampai PRU 14, dia mesti lebih kurang sama dengan sentimen anti-Pakatan. Jadi kalau berlaku perang 3 penjuru, tidak semestinya undi akan beralih, kemenangan akan beralih ke BN. Boleh jadi 3 penjuru akan memihak kepada Pakatan. Itulah yang berlaku. Jadi dia campak PAS keluar. Pada masa tu, sebelum dia campak PAS keluar, DAP mula tarik Mat Sabu. Dan akhirnya apabila PAS dicampak keluar, terbentuk pula Parti Amanah. Dan dia bermula, Parti Amanah ni bermula dengan sebagai tajaan DAP. Walaupun tidak mengakulah, tapi bermula sebagai tajaan DAP. Okey, itu cerita Amanah. Jadi lepas itu dalam PRU 14, PAS dia beralih ke Barisan Nasional. Jadi kalau kita perhati keputusan pilihan raya, ada tempat-tempat tertentu di mana apabila ada pertembungan 3 penjuru melibatkan PAS UMNO ni, dia memihak kepada Pakatan. Sebab undi anti Pakatan berpecah. Sebab undi anti Pakatan dah lebih kurang besar, sama besarnya dengan undi anti Barisan. Jadi strategi UMNO untuk adakan 3 penjuru, ada tempat-tempat tertentu gagal. Kesilapan UMNO pada ketika itu ialah UMNO tidak bergabung terus dengan PAS dalam satu gabungan rasmi. Kalau PAS dan UMNO bergabung dalam satu gabungan rasmi, tidak akan laku 3 penjuru itu. Dan tidak semestinya tempat-tempat itu PKR akan menang. Tetapi mengapa? UMNO dah tahu kalau 3 penjuru, risiko dia besar. UMNO dulu overconfident. Dia rasakan sentimen anti BN ni tak cukup besar lagi. Dia tak sedar memang dah besar. Jadi apabila Kit Siang campak PAS, PAS duduk sebelah BN, tapi dia tak duduk sebagai sebahagian daripada gabungan. Dan UMNO dan PAS menggunakan strategi 3 penjuru di setengah-setengah tempat. Di setengah-setengah tempat berjaya, tapi di setengah-setengah tempat gagal. Dan apabila ia gagal, ia memihak kepada PKR. Jadi seharusnya UMNO dan PAS, kalau nak elak benda tu, nak menang kerusi-kerusi di tempat-tempat PKR, seharusnya dia bergabung. Tetapi dia tidak bergabung. Mengapa dia tidak bergabung? Sebab MCA. Yang ini kita akan cerita besok lah. Sebab MCA. Susah untuk UMNO betul-betul bawa PAS masuk ke dalam satu
perikatan rasmi dengan adanya MCA. Kena faham. Pada masa tu UMNO tersalah tafsir. Dia betul-betul yakin selepas Sungai Besar dan Kuala Kangsar bahawa MCA akan menang lebih banyak kerusi. Sebab di Sungai Besar dan Kuala Kangsar memang ada peralihan undi ke MCA agak tinggi, hampir 25% atau lebih. Tapi akhirnya di PRU 14 MCA teruk, kena paling teruk, hampir tak dapat undi. Dari sini nombor satu, kita boleh lihat bahawa betul-betul nak masuk gabungan rasmi PAS dengan UMNO ni takkan berlaku. Muafakat ni bukannya gabungan rasmi. Itu yang menyakitkan hati saya. Nombor dua, MCA, pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar membuktikan pilihan raya kecil ni, saya dah cerita dalam satu sidang media sebelum ni dengan terperinci mengapa pilihan raya kecil ni tidak menggambarkan apa yang akan berlaku dalam pilihan raya umum. Pilihan raya kecil ni ada banyak sebab result dia boleh lari teruk daripada pilihan raya umum. Kadang-kadang pilihan raya kecil ni digunakan sebagai platform untuk dendam, untuk ajar orang yang kau sayang. Pada masa tu ramai Cina dah fed up dengan DAP. Mereka ajar DAP, mereka undi MCA. Tetapi bila sampai PRU 14, mereka kekal dengan DAP. Baik, kita balik pada cerita amanah. Now, saudara-saudari, DAP adalah parti berbilang bangsa. DAP tidak akan bertukar menjadi parti Cina. Mengapa? Kau ingat dia buang Ramkarpal, dia buang Sing ni, dia buang India ni semua, dia buang Melayu ni, Cina akan lari? Tak. Malah lebih ramai Cina. Kalau dulu 95%, kini 100% akan belakang DAP. Mengapa tak tukar jadi parti Cina? Sebab DAP perlu kekal sebagai parti multiracial untuk capture undi Sabah Sarawak. Barisan Nasional tidak ada masalah itu. Barisan Nasional tidak ada masalah itu sebab walaupun ada parti-parti APCO ke apa ke yang dulu dengan Barisan Nasional tu kini dah keluar, hanya tinggal MCA, MIC dan UMNO, tetapi ada konsep Bumi Putra. Dan Bumi Putra ni memang kalau masuk UMNO ni, walaupun bukan Muslim, boleh. Cuba saudara-saudari kaji Constitution UMNO. UMNO secara perlembagaan di dalam ROS ikut takrifan bukannya parti Melayu. Memang majoriti hampir 100% Melayu, tetapi dia bukan parti Melayu. Cuba kaji betul-betul pemimpin-pemimpin Sabah Sarawak yang ada di dalam UMNO, yang ahli UMNO ni, mereka bukan Muslim, tapi mereka Bumi Putra. UMNO tak ada masalah tu sebab faktor Bumi Putra. Sebab itulah in the first place konsep Bumi Putra ni dari awal lagi ditimbulkan. One of the many reason, salah satu daripada banyak sebab. Baik, tapi DAP tak boleh. DAP kena kekal multiracial. Jadi apa masalah dengan multiracial ni? Saudara-saudari, lepas PRU 15 ni, andai katalah kita andaikan PRU tidak diadakan tahun ni. Memang saya dah tahu PRU akan ada tahun ni, tapi kita andaikan tidak diadakan tahun ni, dia diadakan, saya andaikan PRU akan diadakan tahun ni atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Tapi kita andaikan dia diadakan 2023. Selepas PRU, tunggu 3-4 tahun je, nisbah Melayu dengan Cina ni akan jadi 80-20 ataupun 4-1. Maknanya setiap 4 orang Melayu baru seorang Cina. Ya, setiap 4 orang Melayu baru seorang Cina. Pada masa itu ada ketakutan kalau Melayu bersatu, betul-betul bersatu, Cina tak ada suara. Cina tak ada suara. Ada ketakutan. Okey, kita berhenti takat tu sebab nanti terlalu panjang dan benda ni saya akan rungkaikan besok. Kita berhenti takat tu. Sebagai penghujung sidang ini, saya nak beritahu,
Dalam situasi berkenaan, lambat laun DAP terpaksa terima lebih banyak pemimpin Melayu dan ahli-ahli Melayu. Tak boleh elak. Sebab kalau dia nak maju, dia nak berkembang, dia terpaksa. Jadi untuk menerima orang-orang Melayu sebagai ahli, dia terpaksa benarkan lebih ramai pemimpin Melayu duduk di atas dalam DAP. Tapi kalau dia buat begitu, Cina akan lari sekiranya pemimpin Melayu tu tidak dikenali. Dan DAP sendiri takut kalau bawa orang-orang Melayu yang tidak dikenali dan mereka dapat jawatan-jawatan besar, akhirnya mereka akan hijack DAP dan DAP akan bertukar menjadi parti lain. Jadi pada ketika itulah mereka akan ambil pemimpin-pemimpin amanah. Inilah sebabnya yang saya nampak amanah ditubuhkan. Akhirnya mereka akan duduk dalam DAP. Faham? Selebihnya kita rungkai besok. Faham? Sebab ia demografik. Faham? Baik, sehingga kita berjumpa esok. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Saya akan letak link di bawah. Dan juga Facebook saya, group Regi JC Rita Udin Discussion Group. Dan YouTube saya, Regi JC Rita Udin, di mana saya akan post semua video-video ini di dalam YouTube. Dan beransur-ansur saya akan beralih dari YouTube. Beransur-ansur semua live saya akan menerusi YouTube sahaja. Buat masa ni saya buat di Facebook, tapi beransur-ansur saya akan beralih ke YouTube. Dan saya ada rakan-rakan lah, mereka tularkan video-video ni. Jadi jangan terasa ya. Jangan terasa yang saya sebut awal-awal tadi. Jangan terasa. Yang paling terasa saya, ya, apabila orang kita sendiri mendalcakan, menjadikan perjuangan kita dalca kurma sebab kepentingan. Sorry lah aku nak senyum, sebab last kali PAS akan kena getah. Semua akan kena getah, ya, sebab puak kecil ni. Dan tak payah ulang-ulang lah. Aku dah beritahu terang sekali. Memang ada tarikh saya akan bongkarkan siapa tu Puak Kartel. Saya akan bongkarkan, bukan saya akan simpan. Dan percayalah saudara-saudari, Tan Sri Muhyiddin dah sedar. Dah sedar. Dia ni, ini jalan buntu untuk PPPM, ya. Baik, sehingga kita berjumpa esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.